Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menyediakan 38 bantuan zakat dan setiap tahun beratus ribu permohonan diterima. Bagaimanakah agihan zakat ini dibuat? Bersama-sama Bora MG adalah timbalan pengurus bahagian agihan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Wan Maizatun Wan Hasam. Jom kita mendengar penerangan beliau. Apa bantuan yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada tiga beradik? Mungkin Puan boleh detailkan sikit. Okey, semasa bapa adik Zakira ini sedang sakit dan tak mampu bekerja, kita telah mula menyalurkan bantuan sebenarnya. Dari segi bantuan kewangan bulanan, kan Zakira kan? Dari segi bantuan kewangan bulanan, bantuan pendidikan untuk anak-anak arwah bapa. Jadi selepas bapanya meninggal, jadi kita mula tengok balik keperluan di mana kami Mawik telah menaikkan kadar bantuan kepada kadar maksimum, kadar bantuan sara hidup kepada kadar maksimum, iaitu RM1,000 sebulan, bersama-sama dengan bantuan makanan asasi RM300 sebulan. Okay, di samping itu saya nak dengan bangganya saya nyatakan sini adik-adik ini adalah adik-adik yang pandai. Dua ni berada, Aiman dan Danish, berada di institusi pendidikan menengah Mawik, iaitu di Sekolah Menengah Agama Mawik, Bandar Tun Razak. Okey, Bandar Tasik Permaisuri. Okey, dan adik Zakira sekarang ni belajar peringkat ijazah perguruan tu di UPSI tahun pertama. Dan alhamdulillah tiga-tiga ni kami bantu dan kami biayai dari segi pendidikan. Rumah ini juga Mawik bayar menggunakan dana zakat. Rumah ni maksudnya bayaran secara bulanan. Sewa bulanan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Itulah nak tanya pada adik lah, macam mana kehidupan masa ada mak ayah dengan kehidupan selepas tak ada ibu bapa ni? Bagi saya, selepas ibu daya meninggal, tentulah tanggungjawab tu berada pada saya sepenuhnya. Dengan bantuan zakat yang diberikan oleh Mawik sendiri, dapatlah menampung perbelanjaan harian kami adik-beradik. Mungkin sebelum ni ada kekurangan sedikit, tapi selepas orang kata bila kita kehilangan satu, Allah bagi lagi lebih. Mak meninggal sebab apa, Dik? Mak meninggal sebab sakit kanser payudara tahap keempat, since daripada 2017. 2017 meninggal? Meninggal 2020. Ayah pula? Ayah pula dia sakit kencing manis dah lama, cumanya dia melarat start 2022. Jadi setahun dia tak bekerja dan dia ada kehilangan satu jari kaki. So susah sikitlah untuk dia jadi pemandu lori. Jadi dia kehilangan kerja melalui situlah. Selepas mak dan ayah tak ada tu mengalami kesukaran? Mengalami kesukaran jugalah dari segi perbelanjaan bulanan. Kadang kami kena cut kos sikit dalam belanja. Selalu ke berjumpa adik-beradik? Setiap 2 minggu sekali lah biasanya. Rumah ni macam mana? Tak ada orang lah? Memang tak ada orang lah. Tapi ada je, ada makcik-pakcik yang datang tengok rumah, keadaan rumah macam mana. I see. Itulah Puan, bantuan Marim ni, apa fungsi utama bahagian agihan zakat ni Puan? Okey, saya perkenalkan dululah bahagian agihan zakat ni ya, Encik Zaimi. Bahagian agihan zakat ni merupakan satu bahagian di dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey, bahagian ini diberi peranan utama untuk menguruskan pengagihan kutipan agihan zakat kepada 8 golongan asnaf yang layak. Okey, jadi alhamdulillah pada tahun ini kami diperuntukkan hampir 80% daripada kutipan keseluruhan zakat di wilayah persekutuan. Jumlah yang agak banyak sebenarnya untuk kemaslahatan asnaf-asnaf di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Okey. Jadi agihan peruntukan ini
kami salurkan melalui 38 skim bantuan yang telah kami perkenalkanlah, 38 skim bantuan. Dan di samping itu ya, bahagian agihan zakat ataupun lebih dikenali sebagai BAS. BAS berfungsi untuk menguruskan terimaan hasil sumber mawib. Okey, antaranya ialah fidyah, kafarah, wang tak patut syariah, pusaka, hibah dan seumpamanya. Bilangan dia berapa, Puan? Berapa ramai yang di wilayah persekutuan yang dapat sumbangan ni? Kalau Puan boleh beritahu jumlah dia. Okey, kalau diikutkan pada rekod tahun 2023, kita mempunyai kita menerima hampir ratusan ribu permohonan sebenarnya, dan yang layak yang kita telah luluskan berjumlah hampir 200,000 permohonan untuk 38 skim tadi. Berapa ribu? Hampir 200,000 permohonan bagi 38 skim. Jadi antara bantuan yang paling tinggi penerimanya adalah bantuan sara hidup bulanan. Itu berjumlah 28,000 ketua keluarga. Dan juga bantuan bagi pendidikan, bantuan persekolahan bagi anak-anak asnaf yang bersekolah seramai 35,000 orang. Dan lain-lain bantuan lagi yang memang menjadi tumpuan permohonan asnaf inilah. Bantuan yang paling utama dan paling ramai penerima ni, Puan? Okey. Dalam 38 skim bantuan tadi ya, 38 skim ini meliputi 6 sektor utama kehidupan sebenarnya. Okey, keperluan dalam kehidupan. Iaitu sektor pertama tadi kita ada bantuan kebajikan dan perlindungan. Okey, sektor kebajikan dan perlindungan. Dalam sektor kebajikan dan perlindungan ini, skim yang paling popular, yang paling ramai penerimanya adalah skim bantuan sara hidup. Okey, skim bantuan sara hidup kita ada seramai, tadi saya kata kita ada seramai 28,000 orang penerima, yang mana mereka akan menerima antara minimal RM500 hingga RM1,000 sebulan. Di samping itu, di samping mereka menerima bantuan kewangan tadi yang dimasukkan ke dalam akaun, mereka juga akan menerima bantuan makanan asasi yang dimasukkan dalam e-wallet handphone masing-masing. Jadi mereka pergi sahaja ke kedai-kedai yang kita lantik dan tebuslah makanan asasi mereka setiap bulan di kedai-kedai yang telah kita lantik tadi. Sangat mudah. Sangat mudah, dan kita memberi kemudahan kepada asnaf-asnaf penerima ini menebusnya di kedai-kedai yang berdekatan dengan kediaman mereka. Seterusnya sektor yang kedua iaitu sektor pendidikan lah, juga mendapat sambutan yang baik daripada pemohon-pemohon asnaf, dan kita juga ramai sebenarnya yang kita bantu asnaf-asnaf ni dari segi pendidikan. Contohnya kita ada skim bantuan sekolahan untuk anak-anak yang bersekolah. Duit tunai akan masuk ke akaun pelajar sekali setahun daripada berjumlah RM600 seorang sehingga RM1,200. Juga bantuan IPT dari peringkat sijil sehingga peringkat PhD pun kita bantu juga dari peringkat PhD. Dan kita ada satu skim bantuan beasiswa, skim bantuan insentif khas pelajar cemerlang, beasiswa lah kalau lebih dikenali dengan beasiswa. Dan baru-baru ini adik Zakira sebenarnya mohon. Sebenarnya adik Zakira mohon skim tersebut, skim bantuan insentif khas pelajar cemerlang. Dan baru-baru kita telah buka sebenarnya permohonan untuk seluruh penduduk wilayah bagi memohon skim beasiswa ini, pelajar-pelajar yang dah masuk universiti. Okey, boleh mohon pelajar tahun pertama, boleh mohon bantuan beasiswa ini. Jadi adik Zakira dah mohon. Dan di antara puluhan orang yang telah kita luluskan tu antaranya ialah adik Zakira. Dan lulus. Ya Allah. Tak tahu ya. Saya tak ada update apa-apa daripada Mawib. Dah lulus. Ya, dah lulus. Alhamdulillah. Baru mesyuarat 2 minggu lepas, dan insya-Allah kita akan Alhamdulillah. Besar maknanya ke adik? Besar, sangat besar sebab saya selama ni pinjam PTPTN lah, disebabkan keluarga pun tak mampu untuk nak bayar sepenuhnya yuran di universiti. Jadi bagi saya berita ni agak mengejutkan lah untuk saya. Saya tak sangka saya dapat beasiswa. Terima kasih.
Tak apa. Kita tahniah. Jadi itulah kita nak memberi kejutan hari ini sebenarnya. Alhamdulillah. Syukurlah. Okey, beasiswa ni sebenarnya special. Bukan sahaja kita tampung yuran sepenuhnya, tetapi kita juga memberi elon buku, elon harian, elon duit saku. Jadi itulah yang specialnya, dia lebih daripada kadar bantuan AM IPT yang diterima oleh pelajar-pelajar lain. Sebab dia cemerlang sebenarnya. Adik Zakirah tak sangka dapat beasiswa Saya ni. memang tak sangka sangat. Sebab waktu saya interview tu saya agak-agak mentak. Jadi saya sebab saya tunggu agak dalam sebulan. Jadi saya rasa macam tak apa kot, bukan rezeki lah kot kan. Jadi bila Ustazah Wan bagi tahu saya rasa macam dah dapat. Macam terharu lah, alhamdulillah. Baru lagi keputusannya baru kita terima dan saya dapat kebenaran untuk maklumkan hari ini kepada adik saya. Jadi saya tak perlu nak risau, saya nak berhenti belajar. Memang niat saya untuk keluar daripada kepemimpinan ni lah. Saya nak jadi pendidik yang boleh bantu lagi orang lain. Biasa sebab sifat seorang guru kan mestilah jadi prihatin dengan anak-anak murid. Jadi itulah niat saya untuk berjaya lah. Alhamdulillah. Saya nak cerita sikit, tambah sedikit berkenaan dengan adik Amir dan juga adik Danish. Aiman dan Danish. Okey, Aiman dan Danish ni apabila dia merupakan asnaf fakir ya, mereka menerima yuran mereka tak payah bayar. Betul, tak payah bayar. Dan di sekolah Mawib tadi duit poket RM100 kan dapat kan? Duit poket RM100 dan yuran tak payah bayar. Dan hujung tahun sekarang ni 20 hari bulan nanti dia orang akan terima e-wallet bantuan pakaian sekolah. Betul. Bernilai RM400 seorang. Kita ada 35,000 orang yang akan menerima e-wallet bantuan pakaian sekolah dalam bentuk e-wallet. Dan mereka boleh tunaikan di kedai-kedai yang telah kita lantik juga. Antaranya adik Aiman dan Anish lah. Jadi Zakirah sebagai ketua keluarga sekarang kurang bimbang lah pasal ketidakcukupan dari segi kewangan. Jadi dia boleh tumpukan perhatian pada pelajaran. Betul. Harapan kami lah kepada pembayar-pembayar zakat. Okey, kepercayaan anda kepada Mawib sangat kami hargai sebenarnya. Dan lihatlah betapa kami bersungguh-sungguh, betapa kami telus dan juga kita bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amanah tuan-puan dalam penagihan wang zakat ini. Dan juga tidak lupa juga harapan kami kepada semualah penerima-penerima penyumbang zakat, pembayar-pembayar zakat agar berpuas hati dengan perkhidmatan yang kami berikan selama ini, insya-Allah. Semoga zakat di wilayah ini terus bertambah dan kita dapat membantu semua sehingga tidak ada lagi kemiskinan dalam wilayah. Terima kasih kepada Puan Maizatun Wan Hassan, Timbalan Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib dan juga adik Zakirah dan adik-adiknya. Itulah pentingnya pembayaran zakat. Ya, kita boleh membantu lebih ramai golongan miskin, fakir dan miskin dan juga anak-anak yatim seperti mereka. Itu sahaja Borak MG hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.